Terima kasih. Mungkin untuk Yang Berhormat Ketua Belut, kreativiti itu melibatkan untuk menambah perjudian. Kreativiti bagi Ketua Belut. Tetapi bagi saya, ia tidak akan menyelesaikan masalah. Kerana you tambah satu hari, pasaran gelap juga ada pada hari itu. Mereka tak akan kata saya cuti, special draw. Special draw saya tak mau terima. Pasaran gelap, cuti untuk Selasa. Dia akan teruskan juga. Ini akan menambah lebih banyak peluang kepada pasaran gelap untuk mengaup lebih banyak keuntungan. Kerana kalau tak ada, semua orang tak ada, dia tak boleh ada pasaran gelap. Jadi kalau kita punya position ialah, kita bukan ambil satu pendekatan ekstrim ataupun kata ban semua draw ini. Negara kita sudah ada 3 hari. Sekarang ada 3 hari pertaruhan dalam seminggu. Hari Rabu, hari Sabtu, hari Ahad. 3 company sekali adakan draw setiap hari perjudian ini. Sudah cukup di Semenanjung. Di Sabah ada lagi STC. Di Sarawak ada lagi syarikat lain. Jadi tak cukup ke 3 hari dalam seminggu? Nak tambah lagi hari Selasa. Kalau tambah lagi hari Selasa, ini akan menggalakkan lebih ramai mereka-mereka yang berjudi, tambah lagi pertaruhan dalam sebulan itu. Jadi ini akan membawa lebih banyak kesan yang negatif kepada sosial. Kita punya pandangan ialah, kita nak mengurangkan sebaik-baiknya special draw ini tidak dibenarkan sama sekali. Itu ialah position kita. Saya rasa cukup. Saya nak sebab masa tak cukup. Minta maaf. Minta maaf. Jadi saya nak bertanya kepada pihak kerajaan, pihak menteri. Tolong jawab, mengapa special draw ini diberikan begitu banyak sekali kepada syarikat-syarikat perjudian ini, dan apakah kod hasil ini tidak diletakkan dalam anggaran hasil kita, dalam buku anggaran hasil itu. Itu yang saya nak persoalkan kepada pihak kementerian. Saya harap ada jawapan pada kali ini. Isu yang keempat ialah mengenai projek-projek perumahan terbengkalai. Yang ini saya memberikan kredit kepada kerajaan. Kerana kerajaan pada tahun ini telah memberikan peruntukan 200 juta untuk memberikan bantuan kewangan kepada projek-projek yang telah terbengkalai, kepada projek-projek rumah kos rendah dan kos sederhana yang telah terbengkalai untuk dibangunkan semula, untuk dihidupkan semula. Tetapi saya ada sedikit soalan kepada pihak menteri. Saya harap menteri KPKT ada mengambil iktibar, mengambil perhatian terhadap soalan saya, bukan saja pergi mesyuarat di MCA. Dia kata dalam ucapan Yang Berhormat Perdana Menteri mengatakan bahawa terdapat 148 projek swasta yang terbengkalai, melibatkan 49,000 unit rumah serta 31,000 pembeli rumah. Saya mempertikaikan angka ini kerana saya rasa lebih banyak daripada angka-angka yang disebutkan tadi. Di Negeri Sembilan saja, di satu negeri kecil, lebih 50 projek terbengkalai. Saya rasa 148 ini satu angka yang tidak tepat. Saya juga nak menyarankan kepada kerajaan, walaupun peruntukan ini telah diumumkan, tetapi setakat ini belum ada apa-apa mekanisme yang diumumkan. Apakah cara mekanisme KPKT melaksanakan peruntukan ini, bagaimana bantuan itu dihulurkan, dan saya menyarankan supaya kerajaan sepatutnya terbuka dalam perkara ini dan mengadakan kerjasama dengan pihak pemaju swasta, iaitu menggalakkan pihak pemaju swasta yang ada minat untuk menghidupkan projek terbengkalai itu, bagi bantuan kewangan kepada mereka. Kerana kebanyakan projek-projek ini, masalah yang mereka hadapi ialah apabila projek itu terbengkalai, pemaju yang baru tidak ada kos, tidak ada modal berlebihan untuk membaiki infrastruktur yang dalam taman perumahan itu. Dan kalau ada bantuan daripada pihak kerajaan, maka ini akan memudahkan sesuatu projek itu dapat dihidupkan semula. Jadi saya berharap ini ada satu kerjasama yang erat di antara pihak kerajaan dengan pihak pemaju swasta, supaya bantuan kewangan itu dapat dihulurkan kepada pemaju-pemaju yang ada minat, dan kita dapat menghidupkan, menyelamatkan projek-projek terbengkalai itu, dan pembeli-pembeli rumah yang terjejas itu dapat satu rumah mereka yang baru. Jadi saya harap mekanisme itu dapat diterangkan oleh menteri apabila mereka menjawab nanti. Dan di kawasan saya di Parlimen Rasa juga terdapat satu projek besar yang terbengkalai, iaitu projek Rasa Indah. Dan saya harap satu jalan penyelesaian dapat dicari supaya projek yang terbengkalai ini beberapa tahun dapat diselamatkan dengan adanya peruntukan tambahan daripada pihak kerajaan. Datuk Ketua, perkara yang kelima, saya nak membangkitkan masalah banjir lumpur yang paling teruk di Seremban yang berlaku. Ada 2 minit lagi yang hormat. Terima kasih. Pada minggu lepas, pada pagi 30 Oktober yang lalu, satu kejadian banjir lumpur yang sangat teruk telah berlaku di beberapa tempat di sekitar daerah Seremban, Negeri Sembilan. Kawasan yang terjejas merangkumi 2 kawasan parlimen, iaitu Rasa dan Seremban, dan 5 kawasan Dewan Undangan Negeri, termasuk kawasan Lobak, Temiang, Bukit Kepayang, Rahang dan Mambau, yang melibatkan lebih daripada 10 kawasan penempatan utama yang didiami ribuan penduduk.
Kejadian bencana alam tersebut telah mengakibatkan kesusahan dan kepahitan hidup kepada ribuan rakyat Malaysia yang duduk di kawasan-kawasan tersebut, kerana harta benda mereka rosak dibasahi lumpur dan keadaan rumah yang kotor dan busuk selama beberapa hari. Nilai kerugian akibat daripada bencana ini masih tidak dapat dianggarkan kerana terlalu ramai keluarga yang terlibat. Tambahan pula, ramai pengusaha perniagaan juga mengalami kerugian yang banyak. Bencana alam ini merosakkan infrastruktur awam seperti jalan raya yang berlubang-lubang, jambatan-jambatan yang hampir runtuh, tiang-tiang elektrik yang runtuh, pokok-pokok yang tumbang dan lain-lain kesan negatif terhadap kemudahan awam. Tambahan pula, kejadian tanah runtuh juga berlaku di sepanjang Jalan Seremban Mantin dan menyusahkan ramai penduduk kampung asli di sana. Kejadian banjir rumput ini berkemungkinan berpunca daripada beberapa faktor. Antaranya ialah pembukaan hutan untuk projek-projek pembangunan seperti reburaya dan perumahan, pengurusan sungai yang kurang baik yang menyebabkan Sungai Temiang dan Sungai Linggi menjadi cetek, dan sistem peparitan yang tidak sempurna di kawasan-kawasan perumahan. Selaras dengan prinsip rakyat didahulukan, saya menggesa pihak kementerian supaya khasnya Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar segera meruruskan peruntukan kecemasan untuk melebarkan Sungai Temiang dan Sungai Linggi untuk mengelakkan kejadian seumpama itu daripada berulang. Selain itu, kementerian dan jabatan lain yang terbabit perlu segera mengambil tindakan menyalurkan bantuan kepada rakyat yang terjejas dan membaiki infrastruktur awam yang rosak. Jadi saya harap ini satu masalah yang besar di kawasan saya, di kawasan Seremban, dan rasa saya berharap pihak kementerian akan mengambil tindakan yang pantas untuk membantu rakyat yang terjejas supaya ini dapat meringankan beban dan masalah mereka. Yang akhirnya sebagai penggulungan, saya selaku satu minit 30 saat ahli parlimen yang dipertanggungjawabkan oleh Pakatan Rakyat untuk dalam jawatan kuasa Kementerian Belia dan Sukan, saya amat duka cita sekali dalam ucapan belanjawan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, satu ayat pun tidak ada menyebut tentang Kementerian Belia dan Sukan. Saya nak berbahas pun tak tahu nak bahas apa, sebab tak ada langsung disentuh oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Seolah-olah Kementerian Belia dan Sukan ini tidak mendapat perhatian daripada Yang Berhormat Perdana Menteri. Seolah-olah belia dan sukan ini bukan satu topik yang penting dalam pertimbangan kerajaan. Jadi saya harap ini dapat dititik beratkan oleh pihak kerajaan. Sekian, terima kasih.